بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين اللهم آمين خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى سائر علمائنا ومشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, syukur kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam yang kedua di dalam bulan Jamadil Akhir, dapat sama-sama kita bersua muka menerusi page Waqaf An-Nur untuk sama-sama kita meneruskan dan menghidupkan pada malam yang sangat barakah ini, pada malam Jumaat, untuk sama-sama kita mengikuti sedikit peringatan untuk diri saya dan semua berkaitan tentang tilawah dan tadabbur dalam kapsul Waqaf An-Nur. InsyaAllah sebagai memulakan sesi kita pada malam ini, mari sama-sama kita membacakan 10 ayat awal daripada surah Al-Kahfi dengan harapan mudah-mudahan malam yang mustajab doa ini akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم
أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala, memulakan sesi pada malam ini dengan bacaan 10 ayat yang terawal daripada surah Al-Kahfi, mengambil fadilat pada malam Sayyidul Ayyam yang sangat digalakkan untuk kita hidupkan dengan bacaan surah Al-Kahfi. Memetik kalam daripada Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki hafizahullah ta'ala, bacaan surah Al-Kahfi pada saat dan ketika ini dan pada zaman ini bukannya menjadi satu pilihan tetapi menjadi satu keperluan kepada kita untuk menghidupkan dan mendapatkan manfaat yang besar, terutamanya dengan bacaan surah Al-Kahfi dengan amalan yang tepat pada waktu yang tepat, iaitu pada malam Jumaat. Dan pada malam ini sempena dengan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP di negeri Johor khususnya, sebagaimana yang telah diadakan pada sesi PKP pada tahun yang lalu, Waqaf An-Nur Corporation Berhad mengambil inisiatif untuk menghidupkan sepanjang PKP ini dengan majlis-majlis ta'lim dan juga adanya bacaan Yasin, doa dan munajat doa khas sempena tempoh ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan mudah-mudahan dengan asbab majlis-majlis yang diadakan seperti ini, walaupun diadakan dalam keadaan secara maya, mudah-mudahan ada barakah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, malam ini kita nak tengok serba sedikit beberapa manfaat dan istifadah daripada surah Al-Kahfi, surah yang terletak dari segi tertib dalam mushaf, iaitu surah yang ke-18 dan terletak selepas surah Al-Isra. Yang pertama, kita lihat di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala meletakkan, mendahulukan perkara-perkara yang perlu kita ambil, sebagaimana kita ambil kaedah ibda'u bima bada Allah, memulakan sebagaimana apa yang telah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Sebelum kita lihat beberapa ayat dan beberapa tadabbur dalam surah Al-Kahfi pada malam yang sangat barakah ini, kalau kita lihat ke belakang dari segi tertib susunan surah, surah yang terletak sebelum surah Al-Kahfi adalah surah Al-Isra. Surah Al-Isra adalah merupakan surah yang terletak dari segi tertibnya adalah surah yang ke-17 di dalam Al-Quran. Dan suratul Isra ini pula dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimah tasbih, iaitu dengan subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada waktu malam. Kemudian dari segi tertib, selepas Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya subhana, surah Al-Kahfi iaitu surah yang berada selepasnya pada tertib surah yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala memulakan dengan kalimah tahmid, iaitu alhamdulillah. Kata para ulama, di sini kita dapat ambil istifadah yang pertama,
mendahulukan kalimah tasbih dan kemudian mengkemudiankan kalimah tahmid. Subhana pada surah Al-Isra, Alhamdulillah dalam surah Al-Kahfi. Dan dalam mana-mana bacaan zikir sekalipun, sebagaimana yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, memulakan dengan kalimah tasbih dan mengkemudiankan kalimah tahmid, demikianlah kita membacakan zikir dan doa ketika mana kita menyebutkan subhanallah walhamdulillah. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Di sini kata para ulama, mengagumi apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimah tasbih. Melihat segala apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keajaiban, dengan penuh ketakjuban. Tidak ada yang mustahil di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan apa juga yang kita lihat yang dianugerahkan, yang ditentukan, yang ditadbir, yang disusun, yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang beriman, kalimat tasbih adalah selayaknya untuk kita ucapkan. Selain daripada kita mengagumi segala apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimah kedua yang muncul keluar daripada lisan kita adalah pujian kepada Allah dengan alhamdulillah. Waktu Nabi Daud alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Daud, "Ya Daud, ushkurni, bersyukurlah kepada aku wahai Nabi Daud." Lalu pada waktu itu Nabi Daud alaihi salam menyatakan, "Wahai Allah, bagaimanakah untuk aku bersyukur kepadamu sedangkan setiap lafaz alhamdulillah itu aku dapat ucapkan merupakan satu nikmat. Kemudian aku dapat ucapkan lagi merupakan satu nikmat. Sehingga kan tidak terungkap kata-kata dengan lafaz syukur kepada Allah daripada segi lafaz kalimah tahmid." Dan di dalam Al-Quranul Karim, surah-surah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti surah Al-Fatihah dengan kalimah tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam surah Al-Kahfi, alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitab. Di dalam suratul An'am juga dimulakan dengan kalimah tahmid. Di dalam surah Fatir juga dimulakan dengan kalimah tahmid. Dan ada satu surah lagi dimulakan dengan kalimah tahmid. Terdapat 5 surah di dalam Al-Quranul Karim yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimah tahmid. Termasuklah dalam surah Al-Kahfi untuk menunjukkan kepada kita bagaimana susunan dari segi tertibnya mendahulukan tasbih subhanallah dan mengkemudiankan tahmid sebagai salah satu tanggungjawab kita sebagai hamba kepada Allah, mengagumi apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan menterjemahkan dengan kalimah alhamdulillah. Oleh kerana itu, dalam setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lafaz alhamdulillah itu dapat diucapkan merupakan satu nikmat. Belum menceritakan lagi tentang nikmat-nikmatnya. Ada nikmat yang kasar-kasar, nikmat yang besar-besar seperti jalailun ni'am. Nikmat ini Allah berikan termasuk kepada orang kafir, hatta orang yang berdosa, hatta orang-orang yang melanggar perintah Allah. Jalailun ni'am merangkumi binatang, jin dan semua sekali makhluk tanpa terkecuali yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam bahagian nikmat yang kecil yang halus-halus yang disebut dengan daqaiqun ni'am, nikmat ini Allah Subhanahu wa taala berikan khusus kepada orang-orang yang beriman, iaitu merasa kemanisan dalam ibadah, merasa seronok dalam menjalankan ibadah, serta berdepan dengan kesabaran ketika diberikan ujian dan kesyukuran ketika diberi nikmat. Sebab itu, apa yang telah ditakdirkan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kena melihat dalam ruang lingkup kerahmatan dan nikmat Allah yang besar. Apalah nak dibandingkan dengan kurangnya syukurnya kita kepada Allah dengan apa yang kita tidak dapat, yang kita minta dengan Allah. Kalau kita imbas balik, kita minta dengan Allah bermacam-macam, nisbahkan semula dengan nilai syukur kita kepada Allah. Kata para hukama, apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita sampai ke hari ini sebenarnya melebihi daripada apa yang pernah kita harapkan dulu.
Cuma kadang-kadang kita terlepas pandang. Manusia sering terlupa apa yang dia ada dan sentiasa memikir apa yang dia tiada. Oleh sebab itu, besar maknanya ketika mana surah Al-Kahfi ini dibuka dan dimulakan dengan kalimah tahmid. Kerana di situ adanya pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam suratul Kahfi ini pujian apa yang Allah nyatakan, pujian apa yang kita sebagai makhluk ini membacakan, alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab, iaitu yang ini syukur. Kita mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Kitab, iaitu Al-Quranul Karim, kepada hamba-Nya, iaitu siapa? Tidak lain dan tidak bukan kepada kekasih hati kita, iaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walam yaj'al lahu iwaja, dan tidak menjadikannya bengkok, sebagai bimbingan yang lurus. Sebab itu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Fakhrul Razi dalam Mafatihul Ghaib, urutan yang benar ketika mana kita mengucapkan pujian kepada Allah mendahulukan tasbih dan kemudian tahmid. Sebab itu dalam susun aturnya inilah merupakan susunan yang sempurna. Al-Quran yang dilihat dengan bentuk mukjizat, bukan sahaja pada isi kandungannya, tetapi pada setiap dan setiap sudut dan segenap sudut apa yang terkait dengan Al-Quranul Karim, maka kita melihatnya dengan satu mukjizat yang luar biasa. Tasbih merupakan kalimah istilah yang pertama, iaitu menyucikan Allah dari apa-apa yang tidak layak untuk Allah sandang. Istilah ini juga bila mana kita menyebutkan tasbih subhanallah, Allah itu maha sempurna. Tahmid pula alhamdulillah adalah menyempurnakan atas kesempurnaan apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, untuk kita melihat bagaimana pujian yang dimulakan dalam suratul Kahfi ini yang menunjukkan kepada kita bagaimana syukurnya kita terhadap turunnya Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila Al-Quran ini diturunkan, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, sebagaimana yang termaktub dalam Ihya Ulumuddin, kita terlibat hubungan dengan Al-Quran maka melibatkan 3 anggota, iaitu lisan yang membaca, hati yang menghayati, dan akal yang memikirkan. Ketika lisan kita membaca dan membetulkan setiap sebutan-sebutan yang ada, daripada awal kita membaca Al-Quran, siapakah orang yang telah mengenalkan kepada kita huruf yang pertama? Siapakah orang yang telah mengajarkan kepada kita sampai kita boleh baca Quran? Guru-guru yang begitu besar jasanya. Daripada asalnya kita tak mengenal, kemudian kita mengenal sampai kita boleh baca, sampai dapat jadi lancarnya baca Quran. Kemudian yang kedua, setelah kita dapat baca Al-Quran itu, adalah dengan penghayatan. Hati yang menghayati. Hati yang menghayati dalam setiap isi kandungannya, dan juga akal yang memikirkan. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam Ihya Ulumuddin, seseorang yang menyertakan 3 anggota ini, iaitu lisan yang membaca, hati yang menghayati, dan akal yang memikirkan, maka inilah yang dinamakan sebagai tadabbur Al-Quranul Karim. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengambil masa selama bertahun-tahun hanya semata-mata untuk memastikan setiap isi kandungan dalam surah Al-Baqarah dapat dilaksanakan. Kita yang bertanggungjawab sebagai umat yang diberikan mukjizat yang ada sampai ke hari ini untuk kita bacakan, kadang-kadang perintah baca pun saja tak selesai. Belum perintah untuk mengamalkan, belum perintah untuk memikirkan, belum lagi menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala ketika mana mengambil setiap isi kandungan Al-Quranul Karim. Sebab itu bagi orang-orang yang sangat meyakini Al-Quran yang diterima tanpa ada rasa ragu-ragu, kita bacakan pada awal surah Al-Baqarah, Dzalikal kitab la raiba fi. Ini kitab yang tak boleh diterima dalam keadaan ragu-ragu.
Ini kitab yang tak boleh diterima dalam keadaan mempersoalkan itu dan ini. Ini kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai solusi penyelesai kepada apa juga masalah sebagai orang yang beriman. Oleh kerana itu, apabila kita melihat situasi-situasi yang berlaku dengan keadaan-keadaan yang pelbagai, penyelesaiannya ada terdapat dalam kitab suci Al-Quranul Karim, tinggal lagi kita tak punya kemampuan untuk mengamati, untuk memahami, apatah lagi untuk mendalami, melainkan dengan bergantung kepada jasa dan juga apa yang telah difahamkan kepada kita oleh para ulama dengan mujahadah mereka, kesungguhan mereka memberikan kepada kita kefahaman demi kefahaman. Sampai kepada satu peringkat kita boleh memahami dalam setiap apa juga ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quranul Karim. Inilah juga yang disebut sebagai surat cinta. Ketika mana kita membacanya, merasakan dalam setiap kali bacaan itu, merasakan sesuatu. Ini message, ini surat cinta daripada Allah yang perlu dibaca dengan penuh kefahaman, perlu dibaca dengan penuh penghayatan. Maka perlunya kepada kita untuk memahami dan berhubung Al-Quranul Karim ini, apatah lagi, lebih-lebih lagi dalam keadaan yang sedang berlaku ketika ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imam Fakhrul Razi di dalam Mafatihul Ghaib juga menyebutkan tentang manfaat daripada awal ayat dalam suratul Kahfi ini, menyatakan penurunan Al-Quran itu memiliki manfaat yang lebih luas. Pertama, untuk memberi peringatan yang keras kepada orang-orang kafir, dan yang kedua, memberi khabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Tabsyir kepada orang beriman, tanzir, amaran kepada orang-orang kafir. Dan dengan erti kata yang lain, penurunan Al-Quranul Karim ini memberikan satu cahaya untuk menerangi umat daripada dulu sampailah hari kiamat. Dan untuk mempercayai proses penurunan Al-Quranul Karim ini, perlukan kepada keimanan yang jitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila disebut tentang iman, ianya tidak boleh diukur dengan perkara-perkara yang pengukuran dengan akal kita yang sangat sangat terbatas. Contoh kita ambil. Sekarang ini kita di musibah yang telah pun berlanjutan daripada bulan Mac yang lalu. Bermula 18 hari bulan 3 tahun 2020. Kita diuji dengan pandemik PKP. Permulaan pengumuman 2 minggu. Lama-lama sampai habis tahun 2020. Tema yang diguna pakai, kita jaga kita. Kita pasti menang. Dalam keadaan begini, tidak salah untuk menyatakan kuatnya usaha manusia, tetapi yang silapnya kadang-kadang meletakkan kebergantungan itu terus kepada makhluk, tidak kepada Allah. Dalam setiap ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan, pasti ada sesuatu untuk Allah beritahu kepada kita, hikmahnya kita kena cari. Agar setiap musibah yang datang itu dapat kita lihat dengan sudut iman, bukan dengan sudut kekecewaan dan sebagainya. Betul, ramai orang yang susah. Betul, ramai orang yang kecewa. Betul, ramai orang yang ditimpa dengan pelbagai dugaan. Kita yang diberikan nikmat, yang dapat masih meneruskan kehidupan, maka nikmat itu tidak terhingga dan sangat besar nilainya kalau nak dibandingkan dengan orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan erti kata yang lain, kalau kita melihat ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan itu sebagaimana yang disebut dalam suratul Ankabut, Allah berfirman, ahasiban nas ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka menyangka mereka menyatakan keimanan sedangkan mereka tidak diuji? Dan dengan ujian itulah walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Dengan ujian itulah untuk Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui mana yang iman yang betul-betul jitu dan jujur di sisi Allah Subhanahu Wa Taala,
dan mana satu iman yang berdusta. Disebutkan kisah ketika mana ungkapan yang pernah diungkapkan oleh Al-Imam Alim Quraisy, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, menyebutkan ketika mana beliau didatangi oleh seorang yang tidak dikenali. Orang itu kemudian memaki hamun beliau dalam majlis bersama-sama dengan anak-anak muridnya. Orang itu memaki hamun Al-Imam Syafi'i sehingga satu peringkat tidak ada sepatah pun yang keluar daripada kalam mulut Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Sehingga kan perkara itu menarik perhatian anak-anak muridnya. Dan pada akhirnya anak-anak muridnya bertanya kepada beliau, "Wahai guru, kenapakah engkau tidak menyahut langsung cercaan, makian yang benar?" Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Yukallimuni as-safihi bikulli qubhin." Orang itu bercakap kepada aku dengan perkataan-perkataan yang buruk, maka aku memilih untuk diam. Diamnya aku Allah tambahkan kemuliaan. Makin banyak bercakapnya dia, makin menambahkan kejahilan. Seperti kayu gaharu. Ini perumpamaan disebut oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, seperti kayu gaharu. Kita tidak tahu kayu gaharu itu yang mana bagus, yang mana tidak bagus, melainkan ianya perlu dibakar. Bila dibakar kayu itu, kita akan tahu mana satu kayu yang elok, mana satu kayu yang tidak elok. Oleh kerana itu, begitulah juga dengan keimanan. Ianya akan terbukti sama ada iman itu betul ataupun tidak dengan asbab ujian yang Allah Subhanahu wa taala datangkan. Sampai ke hari ini, kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala nak supaya kita sebut banyak kali. Penyakit kita tengok hari ini rekod lagi, pecah rekod lagi, 3,000 lebih lagi. Ulama hari ini nak mengajak kepada kita supaya kita sebut, "Ya Allah, kami lemah ya Allah. Ya Allah, kami tak punya kekuatan ya Allah. Ya Allah, kami ini sangat lemah ya Allah. Ya Allah, kami banyak buat salah ya Allah. Ya Allah, kami banyak buat dosa ya Allah. Ya Allah, bantulah kami ya Allah." Allah nak dengarkan ungkapan ini. Tapi salah kita sebutkan kita jaga kita pasti menang. Maka adalah lebih baik kalau kita letakkan perkataan itu, "Ya Allah, jagalah kami ya Allah. Ya Allah, bantulah kami ya Allah menghadapi musibah ini ya Allah." Sepatutnya iman kita bertindak sedemikian. Untuk menunjukkan sifat lemahnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita nak minta dengan Allah, merintih dengan Allah. Kadang-kala kita bangun tengah malam sampai kita tak tahu dah nak doa apa. Kata para ulama, bangun tengah malam tak tahu nak buat apa, nak semayang pun malas, nak baca Quran pun malas, duduklah sekejap. Mintalah dengan Allah. "Ya Allah, apa nak jadi dengan aku ni ya Allah? Ya Allah, apa nak jadi dengan kami ni ya Allah? Nikmat makin bagi tapi kami makin jauh denganmu ya Allah." Kita merintih dengan Allah, mengadu dengan Allah. "Ya Allah, kami banyak buat usaha tapi tak mendatangkan hasil apa dosa kami ya Allah. Ya Allah, Engkau beri kami nikmat. Engkau beri aku nikmat tapi bukan makin mendekatkan aku kepadamu ya Allah. Tetapi nikmat Engkau bagi makin jauh diri aku denganmu ya Allah. Apa nak jadi diri aku ni ya Allah?" Pernah atau tidak kita mengadu dengan Allah waktu malam sebegitu? Dalam keadaan semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu yang sangat sukar bagi kita semua sekali. Jadi apatah lagi pada malam yang mustajab doa ini, pada malam Jumaat, untuk kita merintih memohon dengan Allah, mengakui segala kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri kita, agar Allah Subhanahu wa taala memandang dan melihat kita dengan pandangan rahmat. Kalau Allah Subhanahu wa taala melihat kita dengan pandangan rahmat, maka pasti orang itu, kelompok itu akan mendapat radhiyallahu taala anhuma. Kita hari ini hidup di atas muka bumi dengan berkongsi satu rahmat di antara manusia, di antara jin dan binatang. Satu rahmat Allah itu dikongsi semua makhluk tanpa terkecuali. Dengan satu rahmat yang dikongsi semua makhluk itu,
kita rasa kasihan kepada orang yang susah, kita rasa simpati kepada binatang yang kelaparan, kita rasa terpanggil untuk tolong orang yang susah. Kenapa perasaan itu datang? Kenapa rasa itu muncul dalam diri? Kerana beberapa serpihan satu rahmat yang dikongsi semua makhluk, kita juga merasai yang sama. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kalaulah seorang hamba Allah dapat satu sahaja rahmat Allah, satu rahmat Allah yang penuh, confirm dia masuk syurga. Confirm masuk syurga. Kerana dengan satu rahmat itu nilainya tidak akan terungkap dengan akal kita yang sangat terbatas. Sebab itu, kita ingin mengajak kepada semua hadirin hadirat dalam keadaan kekangan ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan supaya kita memperingati kembali apa yang kita buat, apa yang kita lakukan. Malam ini sama-sama kita doa dengan Allah. Malam yang mustajab doa. Malam mustajab doa ni ada 5. 4 yang kita jumpa setahun sekali. Satu malam yang kita jumpa setiap minggu, iaitu malam Jumaat. Malam yang baki 4 lagi malam mustajab doa ni malam apa? Malam 1 Rajab. Lagi apa? Malam Aidil Adha. Lagi apa? Malam 1 Syawal. Dan yang kelima malam Nisfu Sya'ban. 4 malam mustajab doa ni kita jumpa setahun sekali. Tapi ada satu malam yang kita jumpa setiap minggu, iaitu malam Jumaat. Umur kita makin bertambah. Malam Jumaat jumpa dah bertahun-tahun. Tetapi pada akhirnya kita tidak ambil peluang dalam mustajab doa itu. Duduk dengan ahli keluarga untuk kita sama-sama panjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa ni pula kena merendahkan diri sehabis-habisnya kepada Allah. Seolah-olah kita serahkan jiwa raga kita kepada Allah atas apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan ianya dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu di dalam beberapa hadis dinyatakan, tadi kita mulakan dengan 10 ayat pertama dengan bacaan surah Al-Kahfi, dan ambillah peluang setiap kali datangnya malam Jumaat, pada hari Jumaat dan keseluruhan hari Jumaat. Kerana hari ini, hari Jumaat ini disebut dengan Aid lil Muslimin. Aidan lil Muslimin. Hari raya bagi orang-orang Islam yang beriman. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam Sunan Ad-Darimi daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi kata, man qara'a suratul kahfi lailatul jum'ah, siapa yang membaca suratul kahfi pada malam Jumaat, adha'a lahu minan nur, akan dipancarkan cahaya untuknya, fima bainahu wa bainal baitil atiq, sejauh antara dirinya dia dan Baitul Atiq. Masya-Allah. Siapa yang baca suratul kahfi pada malam Jumaat, maka dipancarkan cahaya untuknya sejauh dirinya dia dan Bait. Dan juga disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim daripada Sayyidina Abu Darda radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafiza 10 ayatin min awal suratul kahfi usima minad dajjal. Sesiapa yang menghafal 10 ayat daripada awal suratul kahfi, maka akan terselamat daripada fitnah ad-dajjal. Al-Quran itu memberi manfaat. Al-Quran yang kita ceritakan daripada awal tadi memberi manfaat kepada orang yang membaca dan mendengarnya. Tak ada yang sia-sia. Yang bacanya dapat pahala. Kalau merangkak dapat 2 pahala. Kalau lancar dapat bersama dengan para malaikat. Yang mendengar juga dapat rahmat. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa la'allakum turhamun. Dan apabila Quran itu dibacakan, maka dengarlah akan dia. Diamlah. Dan supaya apa? La'allakum turhamun, supaya kamu beroleh rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam keadaan orang yang dengar dapat pahala, apatah lagi orang yang membacanya. Dan apa yang boleh kita usahakan sekarang ini, cukupkan mana yang kurang. Doa kita tak cukup, kita cukupkan. Amalan kita tak cukup, kita cukupkan. Malam-malam kita bangun bersama ahli keluarga, doa dengan Allah. Mudah-mudahan doa kita dipandang. Kita tidak tahu kan, siapa daripada kalangan kita ni yang doanya dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin sahaja dalam kalangan ahli keluarga, anak-anak kita itu doanya sangat mustajab di sisi Allah. Mungkin sahaja dalam ahli keluarga itu ada suami yang saleh, ada isteri yang salihah. Suami itu juga merupakan masih punya mak, merupakan anak yang saleh. Mungkin doanya sangat mustajab di sisi Allah. Mungkin isteri tadi dengan asbab banyaknya dia redha tanpa ada rasa sakit hati, tanpa ada pendam rasa kepada suami. Mudah-mudahan dengan asbab demikian Allah pandang dia dengan pandangan rahmat. Sebab itu kata para ulama, salah satu daripadanya Allah sembunyikan siapa daripada kalangan kamu itu, siapa daripada kalangan mereka itu yang doanya dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nak bawakan sedikit kisah ringkas, iaitu ketika mana Al-Imam Abdullah Ibn Al-Mubarak, salah seorang uh, imam yang sangat hebat, zuhud orangnya, kaya, suka bagi sedekah dan sebagainya, dan banyak kisah-kisah beliau berkaitan tentang berjumpa dengan kisah-kisah yang sangat unik. Al-Imam Abdullah Ibn Al-Mubarak satu ketika pergi mengerjakan fardu haji, dan ketika mana beliau berdoa hadapan Kaabah, sedang angkat tangan berdoa. Pada waktu itu orang-orang yang balik daripada mengerjakan haji daripada Arafah menunaikan salat sunat istisqa, salat sunat minta hujan. Kerana pada waktu itu Makkah sudah pun agak lama tidak turun hujan. Jadi berdoa. Jadi kemudian pandangannya teralih kepada seorang budak di sebelah Imam Abdullah Ibn Mubarak, sebelah beliau, iaitu ada seorang budak. Pakaiannya seperti hamba, lusuh pakaiannya, angkat tangan tinggi-tinggi. Sungguh-sungguh dia berdoa. Sungguh-sungguh dia berdoa. Kata Imam Ibn Mubarak, tengok budak ini berdoa sungguh-sungguh sampai dia terlupa yang dia juga sedang berdoa. Dia tengok budak ini berdoa sungguh-sungguh. Sehingga kan ketika mana budak ini turunkan tangan selesai berdoa, Imam Abdullah Ibn Mubarak mendongak ke atas dan melihat ada satu kepulan awan yang terkumpul di atas Kaabah. Dan kemudian hujan turun dengan lebatnya pada waktu itu. Jadi pada pengamatan Imam Abdullah Ibn Mubarak, asbab terkabulnya doa dalam ramai-ramai orang yang berdoa dekat Masjidil Haram itu adalah, mengikut pengamatan beliau, ini mesti datang daripada kanak-kanak yang sangat hebat ini. Beliau pun balik mengikuti perjalanan budak ini. Didapatinya budak ini tinggal di satu rumah yang dihuni oleh kanak-kanak semuanya, dijaga oleh seorang yang sudah berusia. Jadi pada waktu itu Imam Abdullah Ibn Mubarak teringin untuk mengambil kanak-kanak tersebut tinggal dengannya. Kenapa? Mungkin anak-anak ini kanak-kanaknya sangat luar biasa sampai dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berjumpa dengan penjaga rumah itu. Kata Imam Ibn Mubarak, saya ingin mengambil seorang budak dalam penjagaan kamu untuk saya ambil duduk dan saya nak jaga dia. Kata penjaga rumah itu dikeluarkan seorang demi seorang. Kata Imam Ibn Mubarak, bukan yang ini, bukan yang ini. Nak dicari ada seorang kanak-kanak. Sampailah Imam Ibn Mubarak menunjukkan tentang fizikal kanak-kanak itu, orangnya begini, orangnya begini. Maka dapatlah difahami oleh penjaga rumah tersebut dengan menyatakan, oh kanak-kanak ini tak boleh. Kamu boleh ambil semua. Kamu boleh ambil yang lain-lain. Tapi kanak-kanak ini tidak boleh. Saya tidak benarkan. Maka kata waktu itu Imam Ibn Mubarak jadi pelik. Kenapa pula kamu tak bagi? Kenapa? Penjaga rumah ini dapatkan barakah daripada budak ini terlebih dahulu. Dan dia telah merasai bagaimana barakahnya kanak-kanak ini walaupun perwatakannya seperti seorang hamba saya. Kalau kamu nak tak boleh. Ini aku jaga betul. Aku dah dapat limpahan barakah dengan asbab dia tinggal di rumah ini. Jadi pada waktu itu Imam Ibn Mubarak tak berjaya bawa. Ini nak ceritanya bagaimana mustajabnya doa kanak-kanak ini. Akhirnya beliau mengadu dengan Imam Qadhi Ibn Iyad dan nama Fudail Ibn Iyad. Imam Fudail Ibn Iyad, akhirnya Imam Ibn Mubarak bercakap kepada penjaga rumah ini, ketahuilah yang menghendaki untuk dibawakan kanak-kanak ini adalah Al-Imam Fudail Ibn Iyad. Jadi dengar nama Imam Fudail Ibn Iyad, penjaga itu tak berani nak menolak.
Akhirnya dikeluarkan. Lalu dia cakap pada budak ini, mulai daripada hari ini kamu ikut orang ini. Ikut siapa? Ikut Imam Ibnul Mubarak. Jadi budak ini kata, tuan jalan depan, saya jalan belakang. Tak mau dia, tak mau jalan sama-sama. Tuan jalan depan, saya jalan belakang. Jadi dalam perjalanan, budak ini kata, kenapa kamu ambil saya? Sedangkan saya tinggal rumah itu dah lama dah. Jadi Imam Ibnul Mubarak tak cakap, tak bagi jawapan. Budak itu tanya lagi, adakah dengan sebab engkau telah melihat aku berdoa di sisi Kaabah, kemudian engkau melihat hujan turun, adakah dengan sebab sedemikian engkau nak ambil aku tinggal dengan engkau? Kali ini Imam Ibn Mubarak juga tak menjawab. Kemudian budak ini kata, kalau kerana demikian, aku tak mau. Seolah-olah dia tak nak dirinya diangkat oleh orang hanya kerana dengan asbab doanya mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya berhenti di satu tempat. Kanak-kanak ini kemudian minta izin kepada Imam Ibnul Mubarak, tunggu sekejap, saya nak semayang dulu. Kata Imam Ibnul Mubarak, sikit lagi kita dah nak sampai. Jumpa dengan Imam Fudail bin Iyad. Dia tak mau. Dia kata nak semayang juga. Semayang, dan kemudian dalam sujud terakhir, kata kanak-kanak ini dia berdoa dengan Allah. Wahai Allah, ambillah nyawa aku sekarang. Aku tidak mahu kemasyhuran yang dicari oleh manusia. Aku hanya kedudukan yang tinggi di sisimu, ya Allah. Ambillah nyawaku sekarang, ya Allah. Ambillah nyawaku sekarang, ya Allah. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa kanak-kanak ini. Beliau meninggal dunia dalam keadaan sujudnya itu belum sempat bangkit untuk duduk menghabiskan solatnya. Jadi perkara ini betul-betul berlaku di depan Al-Imam Ibnul Mubarak, melihat bagaimana kanak-kanak yang begitu pandangan manusia zahirnya lusuh pada pandangannya, tetapi sangat mustajab doanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dalam ahli keluarga ni, kita tidak tahu siapa daripada kalangan kita ni yang doanya sangat dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau berkumpul sesama ahli keluarga dengan penuh kasih dan sayang, dengan penuh rasa masing-masing untuk menyemarakkan segala kebaikan yang ada di dalam isi rumah kita. Mudah-mudahan perkara itu dapat kita hidupkan dalam tempoh-tempoh waktu yang sukar ini. Jadi kepada sahabat-sahabat handai, ahli-ahli, hadirin hadirat, mungkin ada yang menghadapi kesukaran dalam perniagaan. Mudah-mudahan Allah lorongkan kemudahan. Mudah-mudahan susahnya kita sekarang ini, rupa-rupanya sangka baik kita dengan Allah, Allah nak bagi kita lebih baik lagi akan datang. Mana-mana kawan-kawan kita yang diuji dengan sakit, mudah-mudahan sebab itu Allah angkat darjatnya, Allah ampunkan dosanya. Semua sekali didoakan. Mudah-mudahan semuanya dalam kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sebagai kesimpulan dan penutup pada malam ini, marilah sama-sama kita menghidupkan malam, dan marilah sama-sama kita menghidupkan dengan amalan-amalan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat banyak, Allah dah tegur kita daripada tahun lepas. Allah dah tegur kita banyak kali. Allah dah bagi kita kesenangan seketika. Allah nak tengok kita bagaimana kita ni menghadapi. Kita tengok kes, tiba-tiba surut pada bulan 5, bulan 6, bulan 7, kes surut. Allah nak tengok kita waktu itu. Aku bagi sedikit kelonggaran, apa jadi pada diri kamu. Kemudian Allah bagi lagi untuk Allah tengok kita macam mana. Adakah sekarang ni Allah datangkan ujian lagi, besok bila pulih balik, adakah kita balik asal? Seolah-olah ujian yang Allah datangkan tak berikan kesan kepada diri kita. Allah dah peringatkan banyak kali dalam Al-Quran. Wa idza massal insana ad-durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'imah. Dalam surah Yunus, Allah kata ketika manusia itu diberikan kesusahan, dia akan berdoa dengan Allah dalam keadaan duduknya, dalam keadaan berdirinya, dalam keadaan berbaring. Minta dengan Allah, ya Allah hilangkanlah mudarat ini, ya Allah hilangkanlah kesulitan ini, ya Allah hilangkanlah kesusahan ini, ya Allah. Tapi apa jadi selepas itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, falamma kashafna anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durrin massah.
Kemudian kata Allah, setelah kami hilangkan kesusahan mereka, setelah kami hilangkan kesulitan, kami hilangkan sebarang kemudaratan, mereka kembali kepada sifat yang asal, seolah-olah mereka tak pernah minta tolong dengan Allah. Allah dah bagi peringatan dalam Al-Quran. Waktu susah minta dengan Allah, waktu senang takkanlah kita lupakan kepada Allah. Sifir dalam hidup ini mudah. Ingat Allah ketika senang. Allah Subhanahu wa taala akan ingat kita susah. Sifir dalam hidup ini senang. Saya ulang sekali lagi. Ingat Allah ketika senang, Allah akan ingat kita ketika kita susah. Bukannya lupakan Allah ketika senang, susah baru nak kembali kepada Allah. Ihfazillah yahfazuka. Jaga hak Allah. Allah akan jaga hak kita. Al-Imam Abi Syuja' ungkapannya ketika mana ditanya, umurnya hampir mencecah 100 tahun, Muammar orang yang panjang umur, tetapi ibadahnya seperti orang muda. Ketika ditanya pada beliau apa rahsianya, kata beliau, saya jaga hak Allah ketika usia saya muda, Allah jaga hak saya ketika usia saya tua. Kalaulah kita melihat perkara ini dengan pandangan iman, berdoa dengan Allah dengan harapan yang tinggi, letakkan harapan, besarkan harapan kita kepada Allah, mengadulah dengan Allah, mengadu dengan Allah. Apa sahaja yang kita nak adukan, adukanlah kepada Allah. Bangunlah pada dengan Allah. Kalau semua sekali ambil manfaat-manfaat ini, mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan angkat musibah ini dengan sebaik-baiknya. Sebelum saya akhiri, beberapa perkara yang ingin saya kongsikan. Salah satu amalan-amalan yang menyebabkan boleh terangkatnya musibah. Pertama, perbanyakkan sedekah. Perbanyakkan sedekah di masjid, di surau. Kita tak boleh pergi masjid, kita tak boleh pergi surau. Nombor akaun yang tertera dekat mana-mana sahaja yang kita nampak. Dekat Facebook ke, dekat mana-mana orang share di WhatsApp group ke. Sedekahlah, walaupun sedikit. Dengan sedekah ini, kalau ramai yang sedekah, terangkat musibah. Satu. Yang kedua, istighfar yang perlu diperbanyakkan. Bangun pada waktu pagi, pada waktu sahur. Sahur itu bukan makan. Sahur itu merupakan waktu. Makan itu merupakan salah satu aktiviti dalam waktu sahur. Apa perlu kita buat? Wabil asharihum yastaghfirun. Istighfar pada Allah banyak-banyak. Takdir yang buruk dan dengan takdir yang baik. Mudah-mudahan apa yang dapat kita lakukan dengan keupayaan kita, kita dapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jua yang datangkan musibah, Allah jualah yang akan mengangkat musibah. Allah jua yang memberikan mudarat, Allah jua yang boleh mendatangkan manfaat. Susunlah, pasakkan keimanan kita sebaik-baiknya dan mudah-mudahan kita akan memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi didoakan kepada semua yang menghadapi kesukaran dalam waktu yang sukar ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan semua sekali. Hadirin hadirat. Urusan keluarganya, urusan anak-anaknya, urusan apa juga yang dilakukan. Mudah-mudahan Allah kurniakan kemudahan dalam urusan semua sekali. Pada malam yang mustajab, mudah-mudahan semuanya akan beroleh pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sebanyak yang dapat dikongsikan dalam kapsul Waqafan Nur pada malam ini. InsyaAllah program ini akan berterusan sepanjang PKP. Kita akan berselang-seli dengan program munajat dan doa khas. Kapsul tilawah dan tadabbur akan berselang dengan bacaan Yasin dan doa khas, munajat khas pada setiap malam. InsyaAllah mudah-mudahan dengan usaha, sedikit usaha yang dibuat oleh pihak Waqafan Nur, mudah-mudahan ini akan membuka jalan pertolongan dalam waktu yang sama. Bersatulah dalam membina ketaatan kepada Allah dan bersatulah dalam meninggalkan segala kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah. Segala yang tidak baik itu datangnya juga daripada Allah, asbab dengan kekurangan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesilapan. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di lain masa. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.